Okey, kita sambung lagi cara penyediaan penyata persaingan bank. Okey, di sini cikgu ada tunjukkan contoh urus niaga yang berlaku pada tahun 2019 pada bulan Januari. Di sebelah kiri awak adalah buku tunai dan di sebelah kanan awak adalah penyata bank. Ini contoh sahaja. Cikgu nak tunjuk cara penyediaan penyata persaingan bank. Okey, langkah yang pertama, awak lihat di sebelah debit buku tunai dan di sebelah kredit penyata bank. Okey, sebelum awak nak belajar berkaitan cara penyediaan, awak tengok dulu video satu cikgu. Video satu cikgu ada menjelaskan tentang debit kredit. Okey, lihat dulu baru awak lihat video yang kedua cikgu. Okey, saya ulang, lihat di sebelah debit buku tunai dan kredit penyata bank. Okey, di sini awak kena cari urus niaga yang sama amount. Urus niaga yang sama amount kita boleh buang sebab bila dah ada di kedua-dua belah, bermaksud urus niaga itu tidak menyebabkan perlunya kita menyediakan penyata penyesuaian bank. Bukan sebab urus niaga ini yang menyebabkan penyata penyesuaian bank yang menyebabkan balance buku tunai dan penyata bank tak sama. Okey? Cikgu ulang, urus niaga yang ada di kedua-dua belah amount yang sama bermaksud bukan urus niaga ini yang menyebabkan buku tunai dan penyata bank berlainan orang kata berlainan baki. Okey, bila ada bermaksud kita boleh buangkan urus niaga ini. Okey, senanglah cikgu tunjuk macam ni je lah. Okey, contoh di sebelah debit 3 hari bulan kita ada jualan 1,500. Maksudnya duit ni kita akan masuk dalam bank. Ada tak dalam bank? Ada 1,500. Okey, urus niaga yang ada ni kita buang. Maksud cikgu awak garislah. Maksudnya kita tak akan tengok dah urus niaga ni. Kita tak akan tengok. Okey? Okey, lagi. Kita pergi lagi. 5, Januari 5, commission 1,800. Ada tak? 5 hari bulan kita terima commission, baru kita pergi bank pada 8 hari bulan untuk depositkan. Masuk dalam bank. Ada. So, cikgu buang. Cikgu garis. Cikgu tutuplah senang. Okey? 5 hari bulan, kedai Alice 1,500. Ada tak dalam penyata bank? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita biarkan dulu. Kita cari yang ada sama antara buku tunai dan penyata bank. Okey, cikgu pergi lagi. Minta maaf, cikgu pergi lagi. 9 hari bulan kedai Abu 1,100. Ada tak dalam kredit? Tak ada. Okey, kita biarkan dulu. 14 hari bulan jualan 3670. Ada tak penyata bank? Ada. Okey, kita buangkan dia dulu, tutupkan dia. Kemudian Januari 20 bunga trading 800. Ada tak dalam penyata bank? Tak ada. Okey, kita biarkan. 24 hari bulan kedai Tan 1,500. Ada tak penyata bank? Okey, tidak ada. Kita biarkan. 29 hari bulan jualan 900. Ada tak dalam penyata bank? Ada. Di mana kita terima duit jualan 900, kita pergi bank, baru wujud sebagai deposit. Kita tutup. Okey, cuba awak lihat di sebelah penyata bank. 16 dividen 500. Ada tak dalam buku tunai? Tak ada. Maksudnya dalam penyata bank dan buku tunai yang tidak ada pertalian kedua-dua ni, kita biarkan. Awak bulatkan ke, awak nak highlightkan dengan marker ataupun dengan highlighter, ikut awak. Janji kita nampak benda urus niaga yang tak ada di kedua-dua belah. Okey, boleh? Okey, seterusnya langkah yang kedua, awak lihat sebelah kredit buku tunai dan juga sebelah debit penyata bank. Okey, sebab tu cikgu warnakan bagi awak mudah nampak. Okey, tengok perbezaan dia. Kalau ada, kita buang. Okey, bermula dengan 4 hari bulan, number check 123 ada? Okey, ada. Number check ni cikgu sengaja letak yang ringkas, yang pendek. Sebenarnya nombor check ni panjang. Awak jangan pula petikaikan nombor check cikgu ni. Ini contoh saja tau. Okey, kita teruskan. Okey, 7 hari bulan, number check 124 ada dalam penyata bank, kita tutup. Syarikat asal, number check 125. Okey, ada dalam penyata bank, tutup. Promosi 126 ada. Belian 127 ada. Perniagaan suka 128, number check dia tak ada. Okey, kita biarkan dulu. Kadar bayaran 129, ada tak dalam penyata bank? Okey, ada. Seterusnya belanja am 130 tak ada. Gaji 131 pun tidak ada. Okey, jadi dalam penyata bank pun yang kita tak buang adalah sewa, buku cek dan juga faedah atas overdraft. Okey, ini adalah butiran yang
kita perlu masukkan dalam penyata penyesuaian bank nanti. Okey, bila semua kita dah buang, kita dah delete, jadi tinggal ini sahaja butiran-butiran yang ada. Okey, step yang ketiga. Okey, segala butiran yang ada dalam buku tunai dan juga penyata bank, okey, butiran-butiran ini akan kita masukkan dalam penyata penyelesaian bank. Okey, jom kita lihat bagaimana nak sediakan penyata penyelesaian bank. Seterusnya kita pergi kepada format penyata penyesuaian bank. Okey. Tajuk dia penyata penyesuaian bank pada. Okey. Urus niaga kita tadi pada Januari. Jadi kita ambil pada hujung bulan lah 31 Januari 2019. Alright. Penyata penyesuaian bank, bila sebut penyata dia dalam ada bentuk lajur lah, 2 kolom dan macam biasa kita letak RM. Okey. Dia bermula dengan baki debit di buku tunai. Okay, nanti cikgu explain tentang format sebab format ni dah ada 2. Okey, kita mulakan dulu dengan baki debit di buku tunai. Awak lihat balik soalan, okey, soalan tadi, kita nak lihat baki debit di buku tunai. Maksudnya jangan tengok baki awal 2000 tu. Awak kena ambil baki akhir 3350. Kan bila akhir HB sebelah kredit, bila datang ke bulan depan, dia jadi debit kan? Sebab tu dia sebut baki debit buku tunai. Kenapa kita ambil 3350 ni? Sebab kan kita nak cari kenapa berlakunya perbezaan antara baki akhir buku tunai dan baki akhir penyata bank. Okey? Sekarang kita ambil 3350 ni, kita letak dalam kolom yang terakhir, 3350 seperti yang cikgu letak di sini. Okey, seterusnya, selepas baki debit buku tunai, kita tambah. Tambah apa? Cek belum dikemukakan. Ini format Ini format. Lepas baki debit di buku tunai, tambah cek belum dikemukakan. Okey, secara simpelnya, maksud cek belum dikemukakan ni, awak dengar Maksud cek belum dikemukakan ni ialah awak bagi cek dekat orang tu belum pergi bank lagi. Saya cikgu ulang. Awak bagi cek kepada orang. Awak keluarkan cek kepada orang tu, tapi orang tu belum pergi bank lagi. Belum kemukakan kepada pihak bank. Okey, faham Okey, kita lihat buku tunai. Sebelah mana yang awak bagi cek kepada orang? Betul, sebelah kredit. Awak lihat di sebelah kredit, cek 128, cek 130, cek 131, awak bagi ke orang. Tapi orang tu belum kemukakan kepada bank lagi. Jadi butiran 3 butiran ni, perniagaan suka, belanja am dan gaji, awak kena masuk dalam penyata penyesuaian bank. Okey, di bawah tajuk cek belum dikemukakan. Okey, tengok cikgu tulis macam mana. Cikgu akan mulakan, cikgu lebih suka mulakan dengan nombor cek. Sebab dia sebut cek. Jadi kita mulakan dulu dengan nombor cek. Kalau awak nak mulakan dengan perniagaan suka, lepas tu letak nombor cek pun boleh. Kalau awak nak letak nombor cek saja pun boleh. Tapi elakkan awak tak boleh letak perniagaan suka tanpa nombor cek. Sebab dalam format dia nak cek. Dia nak nombor cek. Jadi kita kena tulis nombor cek. Kalau awak letak perniagaan suka saja, saya rasa jangan buat macam tu. Saya tak galakkan awak buat macam tu. Jadi awak letak nombor cek perniagaan suka ataupun perniagaan suka nombor cek. Mana-mana je lah yang awak suka. Okey, kemudian lagi nombor cek 130 belanja am. Okey, kita ambil balik 3 butiran tadi. Kita masuk dalam ni. Nombor cek 131 gaji. Okey, letak dulu di kolom pertama dan awak ambil jumlah, masuk di kolom yang kedua, 4950. Okey, tadi dia kata baki debit di buku tunai, tambah cek belum dikemukakan. Jadi jawapan dia adalah 8,300. Alright, seterusnya, selepas tambah cek belum dikemukakan, okey, format yang seterusnya, tolak deposit belum dikreditkan. Okey. Maksud dia apa? Deposit belum dikreditkan ni macam ni. Ikut ayat cikgu lah, Cikgu Nuraini. Okey, deposit belum dikreditkan ni macam ni. Awak dapat
cek daripada orang, tapi awak belum pergi ke bank lagi. Okey, cikgu ulang. Awak dah dapat duit daripada orang. Duit tu dalam bentuk cek. Awak belum deposit dalam bank lagi. Belum masukkan cek tu ke dalam akaun awak lagi. Itu maksudnya deposit belum dikreditkan. Okey, di sini cikgu tunjuk. Dalam buku tunai, okey, cikgu highlightkan. Awak dapat duit daripada orang. Awak dapat cek daripada orang. Maksudnya buku tunai awak akan rekod di sebelah debit. Nama orang, kedai Ali, orang, kedai Abu, orang, bunga trading, orang. Maksudnya maksud orang tu perniagaan lah yang bagi duit tu kepada awak. Okey? Alright, di sini ada 3 item di mana awak dapat cek daripada perniagaan ini tapi awak belum pergi ke bank lagi. Awak ambil 1,500, 1,100, 800, masukkan ke dalam deposit belum dikreditkan. Okey, sekarang cikgu tunjuk. Pertama sekali tadi kedai Ali 1,500, kedai Abu 1,100 dan bunga trading 800. Okey, boleh. Okey, kita dah isi apa yang ada dalam buku tunai. Kita dah masukkan dalam penyata penyesuaian. Okey, seterusnya tak habis lagi. Sebelum ni cikgu ada tunjuk dalam cek belum dikemukakan tu, cikgu tambah kan. Tapi sebenarnya jangan tambah lagi. Ada lagi butiran yang kita kena masukkan. Tadi cikgu ada edit sikit. Okey, seterusnya kita lihat penyata bank pula. Penyata bank pun kita ada butiran-butiran yang kita tak delete, kita tak buang, kita tak ni kan. Okey, butiran-butiran ini juga perlu kita masuk dalam penyata penyesuaian bank. Okey, kita mulakan dengan kredit. Iaitu ada satu je kredit, iaitu dividen 500. Okey, dividen ni dalam penyata bank ada. Tapi buku tunai tak ada. Awak rasa dalam format penyata penyesuaian bank, kita kena tambah ke kita kena tolak? Dalam buku tunai tak ada. Penyata bank ada. Kalau kita nak bagi sama baki buku tunai dan baki penyata bank, kita kena tambah. Okey, 500 ni cikgu akan tambah dalam format penyata penyesuaian bank. Cikgu buat macam ni. Dividen 500. Boleh? Faham tak? Okey, so jumlah dia adalah 5450. Baki debit tambah dengan hasil tambah 5450 ni, kita akan dapat nilai 9,300. Okey, awak lihat di sini. Nampak tak cikgu dividen kenapa cikgu tak samakan dengan nombor cek? Kenapa cikgu jarakkan sikit? Okey, sebab dividen ni bukannya cek belum dikemukakan. Dividen ni bukan cek. Dividen ni adalah satu butiran di mana kita tak kemas kini dalam buku tunai. Jadi, dalam format SPM, awak kena jarakkan sikit supaya kita dapat tahu mana kumpulan cek, mana kumpulan yang perlu ada kemas kini. Boleh? Ya, dalam awak nak menjawab penyata penyesuaian bank nanti, awak kena jarakkan. Sebab kumpulan cek belum dikemukakan dengan kumpulan yang perlu kita kemas kini tak sama. Awak jangan letak sama dengan wording nombor cek. Boleh? Okey. Faham tak ni? Seterusnya, kita lihat penyata bank sekali lagi. Nampak di sebelah debit, ada lagi 3 butiran yang belum kita isi. Pertama adalah sewa, buku cek dan overdraft, faedah atas overdraft. Dalam akaun bank kita, ketiga-tiga ini telah ditolak dalam akaun bank kita. Sebab tu dia wujud dalam penyata. Tapi dalam buku tunai tidak direkod. Sebab itulah berlakunya perbezaan antara buku tunai dan juga penyata bank. Jadi sekarang kita akan masukkan dalam penyata penyesuaian bank. Pertama sekali sewa 500, buku cek 40 dan faedah atas overdraft 150. Cikgu tolak tau. Sebab sepatutnya dia dah tolak dalam akaun kita. So dalam buku tunai kita kena kemas kini lah supaya dia pun tiga-tiga butiran inti pun akan ditolak. Okey. Okey, kalau awak perhatikan di sini, okey, sebelum tu jumlah dia adalah 5,590. Okey, kalau awak perhatikan di sini, kedai tan dan sewa tu nampak dua grup yang berbeza. Sebab apa? Cikgu ulang sekali lagi. Grup deposit kena asingkan dengan grup yang perlu kita kemas kini. Sewa, buku cek dan faedah atas overdraft tu adalah butiran yang perlu kemas kini dalam buku tunai. Kedai Ali, kedai Abu, bunga dan kedai tan tu adalah deposit.
Okey, so bila awak nak menjawab penyata penyesuaian bank, kena asingkan begini. Okey, jadi 8,800 kita tolak dengan 5,590. Jawapan dia adalah 3,210. Ini apa? Okey, awak kena tulis baki kredit di penyata bank. Baki kredit di penyata bank. Cuba kita lihat sekali lagi penyata bank. Okey, berpusing pula. Nampak tak? 3,210. Nampak tak balance penyata bank? 3,210. Sama tak dengan penyata penyesuaian bank 3,210? Kenapa bagi kredit? Sebab kredit dalam penyata bank adalah masuk. Dia positif. Kita tulis baki kredit. Kalau buku tunai tadi kita tulis apa? Baki debit. Inilah penyata penyesuaian bank pada 31 Januari 2019. Okey, awak boleh tengok format dia. Kalau kita mulakan dengan baki debit di buku tunai, okey, dan berakhir dengan baki kredit di penyata bank, awak kena pastikan tambah cek dulu baru tolak deposit. Boleh? Okey, tambah cek baru tolak deposit. Format kedua, awak mulakan dengan baki kredit penyata bank dan berakhir dengan baki debit buku tunai. Awak kena tambah deposit, awak kena tolak cek belum dikemukakan. Okey. Format ni mana-mana sahaja awak boleh gunakan, tak ada masalah. Awak nak start dengan baki kredit penyata bank pun boleh, awak nak mulakan dengan baki debit buku tunai pun boleh, tak ada masalah. Apapun awak kena tengok kepada soalan. Kadang-kadang buku tunai dia berikan baki kredit. Jadi kita mulakan dengan baki kredit buku tunai. Okey, awak tengok lagi soalan. Kadang-kadang penyata bank tu mulakan akhir dia tu adalah debit. Maksud debit penyata bank tu duit tu negatif. Okey, jadi awak kena mulakan dengan baki debit penyata bank. Okey, macam ni awak boleh rujuk buku teks ataupun awak boleh bertanya dengan guru awak semua untuk keterangan lanjut. Okey, format yang cikgu sediakan ini adalah format tanpa kemaskini buku tunai. Okey, kita ada satu lagi bagaimana nak menyediakan penyata penyesuaian bank dengan mengemaskini buku tunai. Cikgu akan jelaskan dengan kemaskini buku tunai itu dalam video yang seterusnya.